Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1267. Tiada maaf untuk dalang berita palsu. Fitnah dipanggang, benci dirangsang, agama ditunggang. Perlukah kita berlaku adil kepada Hadi? Milenial Melayu kongsi keuntungan, jangan marah PH. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Komunikasi dan Digital menubuhkan satu unit tindakan segera atau Task Force bagi menangani penyebaran berita palsu yang kian berleluasa sejak sebelum pilihan raya umum ke-15. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil berkongsi kejayaan Task Force itu sejak diwujudkan. Saya ingin juga memaklumkan kepada rakan-rakan media bahawa Task Force menangani berita palsu yang ditubuhkan pada 1 Disember 2022 susulan mesyuarat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 November memberi penekanan kepada aspek komunikasi, terutama pengurusan menangani penyebaran berita palsu. Jadi Task Force ini di bawah kementerian memantau hantaran berita palsu di media yang dilihat mempunyai kesan negatif terhadap sama ada sistem politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Pada masa yang sama, Task Force juga mendapatkan maklumat dari kementerian, jabatan ataupun agensi yang lain berkenaan berita palsu ataupun maklumat palsu yang dapat membantu memberikan penjelasan kepada orang awam. Katanya dipetik media. Menurut Ahmad Fahmi, video yang melanggar syarat isi kandungan dan bersifat provokatif telah diambil tindakan oleh pihak pengendali platform media sosial TikTok secara automatik dalam tempoh kempen pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Pihak pengendali TikTok memaklumkan kepada kementerian lebih 2,000 video telah diturunkan sejak bulan November hingga Disember 2022 kerana tidak bersesuaian dengan peraturan syarikat pengendali. Pada tarikh 11 hingga 12 November, iaitu per hari mengundi, jumlah video yang dikekang secara automatik ialah 857 video. Pada hari mengundi 19 November sahaja, 130 video dihalang. Pasca pada 20 hingga 26 November, sebanyak 1,126 video dihalang. Kekangan secara automatik ini saya difahamkan adalah bersandarkan kepada sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipunyai TikTok sendiri, ujar Ahmad Fahmi. Pada masa yang sama, menurut maklumat yang diterima Ahmad Fahmi dari 1 Januari hingga 5 Disember 2022, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga memberi 202 aduan kepada TikTok bagi tujuan permohonan menurunkan video. Daripada 202 ini, 95 telah diturunkan kerana melanggar garis panduan TikTok, manakala kandungan yang diturunkan kerana melanggar undang-undang negara sebanyak 28. Jumlah kandungan tidak dikenakan tindakan pula sebanyak 79. Itu antara maklumat yang telah disampaikan. Katanya, mengenai pertemuan dengan TikTok pada 5 Disember lalu di bangunan kementerian, Ahmad Fahmi berkata mereka telah memulakan proses untuk memastikan kerjasama lebih erat di antara pengusaha media sosial dan pihak berkuasa. Tetapi kita juga ingin meneliti undang-undang sedia ada bagi memastikan mana-mana pengusaha platform media sosial bukan sahaja patuh kepada undang-undang tetapi lebih bersifat responsif ke atas permohonan pihak berkuasa. Saya minta Datuk Seri KSU meneliti undang-undang sedia ada bagi memastikan ianya lebih tegas. Jelasnya, difahamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan penekanan berkaitan perlakuan muat naik bahan yang mengandungi unsur provokatif, menggugat keharmonian dan menyentuh sensitiviti kedudukan institusi beraja, agama dan bangsa atau 3R.
ruler, religion and race di platform media sosial. Jom China menerima kenyataan dan jaminan Menteri Komunikasi dan Digital ini dengan secubit garam. Jom China percaya beliau dengan suci hati ingin membersihkan langit yang terbuka ini dan menggantikannya dengan nilai akhlak yang mulia. Namun jika hanya video sahaja yang dimuat naik, sedangkan penyebar video dan dalangnya dibiarkan berkeliaran dengan bebas, ia umpama mencuci sungai di hilir yang tidak akan bersih selagi orang di hulu terus-menerus membuang sampah tanpa henti. Pengurusan Jom Channel dan kru pernah dipanggil ke Bukit Aman kerana menyiarkan rentasan berita yang benar semasa Kerajaan Perikatan Nasional masih berkuasa. Demikian Kerajaan Perikatan Nasional menekan pengamal media sosial. Bagaimana dengan fitnah yang tiada kaitan dengan 3R? Terkini wujud pula satu cubaan mengklon akaun Twitter Anwar menyebarkan berita palsu berhubung pertemuan Anwar dengan Bella Erdogan yang difitnah kononnya delegasi Israel dan juga berita palsu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai pengerusi Petronas. Tiga contoh tersebut bukankah menggugat kestabilan kerajaan? Justru ruler hendaklah ditakrifkan semula sebagai pemerintah, bukan hanya raja tetapi mencakupi juga ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri. Kritikan yang konstruktif boleh diterima tetapi bukan berita palsu. Sewajarnya tiada maaf untuk penyebar dan dalang berita palsu. Perosak negara, maaf cakap, mengapa tiada kedengaran berita penyebar TikTok jahat ini yang dikutip oleh PDRM setakat ini? 2 hari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman fitnah terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berhubung ucapannya bahawa pengerusi Pakatan Harapan itu membawa agenda lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di negara ini dan menyokong agenda komunis. Anwar memfailkan saman itu atas kapasiti peribadi melalui firma guaman Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Taiping. Beliau menuntut Razman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggul membayar ganti rugi am teruk dan teladan serta instruksi menghalangnya daripada terus mengeluarkan kenyataan fitnah seumpamanya. Kata Anwar dalam penyataan tuntutannya kempen Razman pada program Walkabout Pasar Malam Tebuk Panco yang disiarkan secara langsung melalui akaun Facebooknya, Haji Razman Zakaria mendapat tontonan melebihi 94,400 kali, melebihi 5,100 reaksi, 429 perkongsian dan melebihi 2,600 komen. Penerbitan video itu menurut Anwar adalah satu fitnah terhadap dirinya yang antaranya membawa maksud beliau adalah seorang yang cenderung kelakuan songsang, menggalakkan perkahwinan sejenis dan mengamalkan serta menyokong ideologi komunis. Penerbitan yang diterbitkan semula itu adalah fitnah, tidak benar dan berniat jahat, sengaja dilakukan tanpa apa-apa terhadap kebenarannya dan memprejudiskan dan memudaratkan reputasi saya dengan teruk sekali. Dakwaan dalam penerbitan itu adalah tidak benar, melampau, jahat dan palsu sepenuhnya. Saya sentiasa mengecam semua dakwaan agenda LGBT dan memperjuangkan agenda reformasi yang lebih besar untuk tabik urus negara. Penerbitan itu adalah tidak berasas dan mengandungi dakwaan yang tidak betul, menggambarkan saya sebagai membawa agenda LGBT. Saya tidak pernah menyokong perkahwinan sejenis, tegas Anwar, lapor Berita Harian. Kemarin 7 Disember pula, Anwar Ibrahim mengemukakan notis tuntutan terhadap Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin agar beliau memohon maaf tanpa syarat berhubung video berbau fitnah yang mendakwa beliau, Pengerusi Pakatan Harapan itu menerima bayaran RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor. Menurut peguamnya Datuk SN Nair daripada Tetuan SN Nair and Partners, Anwar menuntut Mahyadin menarik balik video ucapan semasa ceramah Grand Finale Perikatan Nasional Padang Serai yang mengandungi fitnah tersebut. Video tersebut telah dimuat naik di aplikasi TikTok di bawah nama @BeritaKini8, mengandungi perkataan-perkataan memfitnah dan komen yang menyinggung perasaan dan juga bersifat fitnah. Kata SN Nair, Anwar juga menuntut, aku janji bertulis daripada Mahyadin untuk tidak mengulangi mana-mana dakwaan dan komen seperti dalam video tersebut bersama ganti rugi. Sekiranya anak guam saya tidak menerima apa-apa maklum balas yang memuaskan dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penerimaan notis ini, arahan kami adalah untuk memohon suatu perintah instruksi dan meneruskan tindakan perundangan terhadap Tan Sri Mahyadin, katanya di petik bernama. Menurut notis tuntutan itu, setakat 5 Disember, penerbitan video Mahyadin itu telah mendapat tontonan lebih 1.1 juta kali, lebih 6,061 komen, melebihi 21,400 butang like, lebih 1,360 kali butang favourite dan 2,169 kali perkongsian. Seperti kes ucapan Razman, kata SN Nair, video Mahyadin dibuat dengan niat jahat
terhadap Anwar. Ia tidak benar dan terdapat penyelewengan fakta yang menunjukkan ketidakwajaran moral serta undang-undang selain untuk mencari publiciti murahan bagi tujuan politik serta manfaat proses pemilihan dalam usaha memenangi undi sempena pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen Padang Serai. SN9 berkata video dan kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud Anwar telah menyalahgunakan kuasanya sebagai ahli parlimen licik dan menggunakan taktik kotor selain tidak beretika serta mengkhianati mandat rakyat. Walaupun keseluruhan video dan perkataan memfitnah itu telah disangkal oleh Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor, Juwairia Zulkifli, bahawa Anwar hanya menerima RM1 sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor. Tiada kenyataan maaf daripada Mahyadin. Demikian jahatnya politik pemimpin Perikatan Nasional walaupun kedua mereka sedar bahawa sangkaan buruk terhadap saudara Islam yang lain adalah dilarang dalam Islam. Mereka seolah-olah tidak peduli mengapi-apikan fitnah bagi merangsang kebencian terhadap Pakatan Harapan. Pada masa yang sama, pemimpin Perikatan Nasional berteriak kononnya memperjuangkan Islam, sedangkan sebenarnya mereka hanya menunggang agama. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata, kita harus menerima hakikat bahawa ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Sebab itu Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim demikian rupa. To begin with, we have to accept this painful reality. It is not PH government. Justru itu, jika kita ingin mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak sewajarnya melancarkan kritikan kita berdasarkan premis ia adalah kerajaan Pakatan Harapan. Jika ia adalah kerajaan PH sepenuhnya, adakah kita akan membayangkan Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sama seperti Kabinet yang ada sekarang? Saya tidak rasa begitu, katanya. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah mencarangkan pembentukan kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Namun cadangan itu telah ditolak oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Untuk berlaku adil kepada Yang di-Pertuan Agong, baginda sudah tentu berada di dalam dilema kerana realitinya tidak ada mana-mana pakatan politik sama ada PH atau PN atau Barisan Nasional yang ada kerusi majoriti secara bersendirian bagi membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Mungkin memang ada pilihan untuk Yang di-Pertuan Agong memperkenankan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Pakatan Harapan membentuk kerajaan minoriti. Tetapi saya yakin Yang di-Pertuan Agong merasakan itu adalah pilihan terakhir jika segala usaha membentuk kerajaan perpaduan tidak berjaya atau menuju jalan buntu, katanya. Menurut beliau, kemungkinannya Yang di-Pertuan Agong melihat kestabilan kerajaan minoriti adalah sesuatu yang terlalu rapuh. Beliau berpendapat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH bersetuju membentuk kerajaan perpaduan bersama BN dan lain-lain, sudah tentu logiknya perlu ada kompromi di sini sana seperti isu penjawatan dalam Kabinet. Adakah logik jika sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim ignore begitu sahaja cadangan UMNO BN misalnya untuk Presiden Parti UMNO dimasukkan dalam Kabinet? Soalnya, beliau membayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menolak begitu sahaja cadangan UMNO BN agar Presiden mereka dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dalam Kabinetnya tanpa ada ultimatum daripada UMNO BN. Misalnya, terima Presiden kami atau anda hilang sokongan 30 MP kami. Muhammad Hanifah bertanya, jika Anwar enggan terima syarat ultimatum UMNO BN, adakah beliau boleh menjadi Perdana Menteri? Katanya jika Anwar gagal menjadi Perdana Menteri, logiknya PN yang ada PAS di dalamnya berpotensi menerajui kerajaan perpaduan sama ada Mahyadin atau Tan Sri Abdul Hadi Awang, iaitu ahli Parlimen Marang sebagai Perdana Menteri. Sekarang ini PN khususnya PAS rancak menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan BN sebab BN tak bersama mereka. Cuba bayangkan jika BN bersama mereka. Jujurnya, saya melihat mudarat PN yang PAS ada di dalamnya menjadi peneraju kerajaan perpaduan lebih besar daripada kerajaan perpaduan yang sedia ada. Mungkin ramai yang tidak begitu peka bahawa bukan sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dinafikan untuk menjadi Perdana Menteri atas pelbagai alasan. Atas dasar itu, sebelum kita mahu menghukum Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan apa saja bentuk hukuman, saya rasa kita kena juga berlaku adil kepada beliau, tegas Hanifah. Bagaimana pula dengan Abdul Hadi yang parti yang dipimpinnya
PAS mempunyai bilangan kerusi parlimen terbanyak iaitu 49. Tidakkah kita kena berlaku adil kepada Abdul Hadi? Ketua Pemuda Amanah Terengganu Zamir Ghazali mencadangkan agar Presiden PAS itu dilantik sebagai Ketua Pembangkang bertaraf menteri. Beliau berkata perkara itu wajar memandangkan PAS memenangi kerusi parlimen paling banyak pilihan raya umum ke-15. Sudah pastinya Presiden PAS merupakan sosok terbaik untuk menjawat jawatan Ketua Pembangkang Dewan Rakyat bertaraf menteri lengkap dengan segala allowance dan kemudahan yang sewajarnya diperolehi. Abdul Hadi juga memiliki pengalaman sebagai Ketua Pembangkang yang cukup berkesan iaitu pada tahun 2002 sehingga 2004 ujarnya. Malangnya hari ini rekod kehadiran Abdul Hadi di Parlimen amat mengecewakan. Justru adakah pelantikan sebagai Ketua Pembangkang itu adil buat Abdul Hadi? Kesian, beliau terpaksa hadir setiap hari persidangan Dewan Rakyat diadakan. Tidak adil pula jika tugas itu dibebankan kepada timbalan Ketua Pembangkang yang terpaksa dilantik kerana Ketua Pembangkang kaki ponteng, kelakar. Pemuda Amanah Nasional mengucapkan terima kasih kepada pemilik syarikat Padi Beras Nasional Berhad atau Bernas, Tan Sri Said Mokhtar kerana bersetuju untuk mengembalikan manfaat keuntungan sebanyak 10 juta ringgit pada bulan ini dan 50 juta ringgit pada tahun hadapan kepada pesawah yang kurang berkemampuan dan dikategorikan sebagai pesawah miskin. Pemuda Amanah Nasional sangat mengalu-alukan pemufakatan antara Kerajaan Perpaduan dan Bernas dalam suasana yang harmoni demi kesejahteraan semua pihak. Kami juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas teladan yang baik yang ditunjukkan Tan Sri Said Mokhtar dan langkah ini wajar dicontohi oleh konglomerat besar lain, kata Timbalan Ketua Pemuda Amanah Abdul Razak Rizwan. Namun terbalik pula sikap pengarah pilihan raya PAS Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur. Dalam satu ceramah kempen Perikatan Nasional di Padang Serai, beliau mempersoalkan kenapa Datuk Seri Anwar menegur Tan Sri Said Mokhtar sedangkan beliau bukan hartawan terkaya di negara ini. Beliau mendakwa Anwar hanya berani menegur Said Mokhtar kerana beliau Melayu dan senang dibuli. Sikap Muhammad Sanusi yang mempersoal kerajaan mengarahkan Said Mokhtar memberi bantuan kepada pesawah padi menghairankan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang memegang portfolio Menteri Keuangan. Anwar membidas pembangkang yang sengaja memesongkan isu Said Mokhtar yang akan membantu pesawah padi dengan naratif kononnya kerajaan perpaduan cuba memecahkan empayar perniagaan Melayu. Bila kita bincang, saya bincang dengan baik dengan Tan Sri Said Mokhtar. Said Mokhtar bersetuju membantu pesawah tertakluk kepada rundingan nanti. Sebelum ada rundingan, saya kata syarikat Bernas ada keuntungan ditunggangi orang politik. Dia kata biarlah dia dapat bayar balik kos dia iaitu beli 2 syarikat daripada pemimpin politik dan kemudian pegawai kementerian boleh berunding dengan dia. Tetapi sementara itu tolonglah tengok nasib pesawah, jelas Anwar. Beliau menyela sikap pimpinan PN mengelirukan keadaan. Ini tengok macam mana boleh tengok sikap pemimpin ni. Bercakap soal Melayu dan Islam berdegar-degar. Tetapi bila kita kata nak pulangkan sedikit kepada pesawah padi, dia nak pertahankan juga taukai besar. Saya Mokhtar setuju dengan saya. Bulan Disember 10 juta. Tahun depan 50 juta. Dan akan berunding semula macam mana dengan Kementerian Keuangan bagaimana Bernas boleh beri jaminan keselesaan dan keadilan kepada pesawah-pesawah padi yang miskin. Apa yang jadi masalah sangat ni dalam negara kita? Apa yang jadi nak dipolitikkan? Soal Anwar, menurut Perdana Menteri, kerajaan akan juga mencari jalan membantu perniagaan Said Mokhtar yang lain sekiranya memerlukan bantuan yang bersesuaian. Saya tidak ambil keputusan bukan nak roboh empayar dia. Buatlah keuntungan. Pelabuhan di Tanjung Pelepah saya akan arahkan Kementerian Pengangkutan bantu supaya dapat diperbaiki, ditambah. Tetapi bila ada perniagaan yang melibatkan rakyat miskin, sawah padi melibatkan orang Melayu yang paling miskin, cari jalan bagaimana boleh dilakukan iaitu bantuan. Jeritlah skuad mana pun Melayu dan Islam. Tetapi nasib orang Melayu miskin tidak terbela. Tidak ada makna bagi saya. Tempalah Anwar kepada pemimpin Perikatan Nasional itu. Jom Channel juga heran dengan sikap pemimpin Perikatan Nasional Kedah ini. Bukankah negeri Kedah terkenal sebagai jelapan padi? Sudah tentu ramai daripada kalangan pesawah padi Kedah yang akan menerima sumbangan daripada Said Mokhtar. Sepatutnya Muhammad Sanusi gembira kerana beliau Menteri Besar negeri tersebut. Justru kenyataan Timbalan Ketua Pemuda Amanah jauh lebih masuk akal berbanding pemimpin PAS ini.
Sewajarnya konglomerat besar lain mengikut langkah Syed Mukhtar. Misalnya, syarikat gergasi rokok wajar memberi sumbangan kepada hospital yang kini kekurangan dana untuk merawat pesakit kanser. Taukid gula patut menyumbang dana kepada rawatan untuk pesakit diabetes dan sebagainya. Apa kata pemimpin PAS? Boleh tak buat begitu? Tetapi kalau pemimpin PAS tetap nak kutuk juga usaha murni Perdana Menteri, Jom Channel ingin bertanya. Awak dengki ke? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.